Majlis diteruskan lagi dengan sesi bual bicara bertajuk Peluang Kerjaya dalam Institusi Kesihatan yang akan disampaikan oleh Dr. Ismuni bin Bohari, Pengarah Kesihatan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, bersama-sama ahli panel yang lain iaitu Dr. Mior Azrizal Mior Ibrahim, Pakar Periodontik Puan Nur Azlina binti Bakar, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Farmasi serta Puan Lim Aichu, Ketua Penyelia Jururawat Negeri. Oleh yang demikian, semua hadirin diminta untuk menyediakan bahan catatan bagi mencatat segala informasi yang akan disampaikan oleh ahli-ahli panel kerana pada akhir sesi bual bicara ini nanti akan diadakan satu kuis spontan untuk para hadirin sekalian. Bagi tidak membuang masa, saya selaku pengacara majlis dengan ini menyerahkan majlis ini kepada saudara Encik Muhammad Afiq bin Ismail selaku moderator sesi bual bicara Peluang Kerjaya dalam Institusi Kesihatan untuk memulakan majlis. Majlis dengan takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya ucapkan pertamanya kepada semua ahli panel kita dan juga tak lupa kepada semua peserta lah seminar kita pada petang ni. Apa khabar semua? Masih bersemangat lah. Sebab kita nakkan energi ataupun momentum daripada sesi dengan Dr. N tadi diteruskan untuk sesi kita pada petang ni. Okey? Untuk petang ni, selain daripada bersama dengan para peserta kita pada seminar pada petang ni, kita juga bersiaran langsung secara live di FB Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, dan saya memohonlah kepada yang menonton di FB untuk teruskan share lagi kita punya live supaya semakin ramailah yang akan dapat manfaat daripada sesi kita pada petang ni, insya-Allah. Okey. Untuk makluman, program ini adalah program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Okey. Dan juga untuk petang ni bual bicara kita akan berkisar tentang peluang kerjaya dalam institusi kesihatan. Okey. Selama ni mungkin adik-adik semua terdengar ataupun mungkin terbaca ataupun pernah melihat, okey, berkenaan tentang kerjaya ataupun profession ataupun skim perkhidmatan yang ada di institusi kesihatan, khususnya di Kementerian Kesihatan Malaysia nya. Okey, dan mungkin pada hari ini kita bawa khas 4 panel yang saya rasa sangat-sangat berpengalaman, sangat-sangat berpengetahuan, okey, untuk berkongsi dengan adik-adik semua dan juga sidang penonton di FB Live kita berkenaan tentang bidang masing-masing. Okey, saya nak perkenalkanlah. Okey, saya nak perkenalkan satu persatu kita punya panel pada petang ni. Yang pertama, kita bawa khas Dr. Ismuni bin Bohari yang merupakan Pengarah Kesihatan Negeri Perlis dan juga beliau merupakan Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam dan telah berkhidmat lebih kurang 24 tahun. Okey, selamat datang Doktor. Terima kasih. Okey. Seterusnya, panel kedua kita, Dr. Mior Azrizal bin Mior Ibrahim. Beliau merupakan Ketua Perkhidmatan Kepakaran Periodontik Negeri Perlis dan beliau juga merupakan pakar periodontik di Klinik Kesihatan Klinik Pergigian Kanga dan telah berkhidmat 13 tahun sehingga kini. Okey, terima kasih. Selamat datang juga Doktor. Okey, seterusnya panel ketiga kita adalah Puan Nur Azlina binti Bakar. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Perkhidmatan Farmasi, bertugas di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Maksudnya di sinilah. Okey, dan telah berkhidmat hampir 20 tahun. Okey, selamat datang dan terima kasih Puan. Okey, dan panel terakhir kita, yang kalau tengok dekat TV ke kan, tengok uniform
tengok apa ni, dia kata pemakaian dia tu kita tahu. Okey, daripada bidang kejururawatan. Kita bawakan khas Matron Lim Ai Chu. Beliau merupakan Ketua Penyelia Jururawat Negeri Perlis dan mempunyai post basic dalam kebidanan dan post basic perawatan ortopedik dan telah berkhidmat hampir 33 tahun. Okey, terima kasih Matron sudi bersama kita pada petang ni. Okey, kita pun dimaklumkan masa agak terhad lah, jadi kita kena teruskan kepada soalan yang pertama. Sebab kita nak tahu kan sebenarnya apa sebenarnya peluang kerjaya yang ada dalam institusi kesihatan ni. Okey, kita bawakan khas panel-panel ni untuk bercerita tentang bidang-bidang masing-masing. Okey, kita mulakan dengan panel pertama kita, Dr. Ismuni Bohari. Boleh Dr. Nah? Mungkin doktor boleh ceritakan sikit berkenaan tentang kerjaya khususnya pegawai perubatan lah. Dan mungkin juga mungkin kelayakan bagaimana untuk kalau kata sebagai mungkin adik-adik ni ataupun pendengar DFB nak tahu macam mana untuk kita nak masuk ke dalam bidang perubatan ni. Okey, dan juga sedikit laluan kerjaya. Persilakan doktor. Okey, terima kasih Encik Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semua masih bangun masih tak tidur lagi. Okay, Alhamdulillah, terima kasih sebab hadir pada petang ini. Seperti mana Encik Afiq kata tadi, saya Dr. Ismuni, saya 4 bulan lebih dekat Perlis sebagai pengarah kesihatan negeri Perlis. Jadi untuk petang ini, untuk ada 2 perkara yang saya ingin maklumkan kepada adik-adik semua. Yang pertama adalah peluang kerjaya, yang kedua adalah industri kesihatan. Ada 2 perkara. Sebab berlaku kesilapan apabila kita melihat kepada peluang kejaya itu hanya di Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan umumnya. Yang itu adalah tanggapan yang sangat salah. Disebabkan kalau kita melihat kepada industri kesihatan ini adalah satu industri yang sangat besar. Kalau dibuat perumpamaan very simple. Daripada petala langit ke-7 sehingga kerak bumi, sekiranya ada mengganggu kepada kesihatan manusia, itu dah industri kesihatan. Besar kan? Jauh besar. Areanya sangat besar. Cuma apabila kita melihat pada profession, mungkin beberapa profession saja yang kita nampak dekat situ. Sedangkan profession di dalam industri kesihatan itu sendiri melebihi 50 skim yang berada, yang adik-adik boleh ceburi sebenarnya di dalam industri kesihatan itu sendiri. Dan industri kesihatan itu bukan setakat di Kementerian Kesihatan. Untuk industri kesihatan, yang penyumbang utamanya memang Kementerian Kesihatan. Tetapi banyak kementerian-kementerian lain juga terlibat di dalam industri kesihatan. Contohnya MAKIS, Angkatan Tentera Malaysia, semua ada part-part untuk kesihatan dekat situ. Dan yang satu lagi adalah pada industri di private, yang melibatkan bukan setakat klinik swasta, tetapi untuk pembekalan air, certification, semua ada dekat situ melibatkan industri kesihatan. Jadi kalau kita melihat industri kesihatan di dalam Kementerian Kesihatan, di dalam jabatan-jabatan di luar dan juga di private juga merupakan industri-industri kesihatan. Dan daripada situ kita sebenarnya banyak grup sebenarnya. Grup yang paling sinonim adalah tak boleh lagi adalah pegawai perubatan ataupun doktor. Jadi untuk round yang pertama ini saya bercakap pasal doktor dahululah sebab profession saya sebenarnya sebagai doktor. Saya akan bercakap berkenaan dengan doktor dahulu. Selepas itu saya memberi laluan kepada untuk kita punya panel-panel lain sebab panel kita ada doktor gigi, ada pakar gigi, ada pegawai farmasi, ada nurse. Jadi kita akan bagi dan akhir nanti saya akan rangkumkan keseluruhan untuk profession-profession yang ada di industri kesihatan. Ramai yang nak jadi doktor ke? Nak jadi doktor bukan pada perkataan semata-mata. Nak jadi doktor perlu bersedia daripada segi mental. Perlu bersedia daripada will kita sendiri. Sama ada kita ada tak perasaan kita untuk membantu orang. Supaya apabila kita menjadi doktor, kita akan menjadi doktor yang betul-betul untuk membantu orang. Karier sebagai pegawai perubatan, kita tidak boleh lari. Karier ini adalah karier yang sangat murni yang kita sebenarnya untuk membantu orang. Kalau ada doktor-doktor datang-datang pesakit, apa dia lagi ramainya lah tak habis-habis. Itu bukan sebenarnya. Maknanya roh doktor tu tak ada dalam diri dia.
Sebab roh doktor itu sebenarnya apabila orang datang, itu adalah rezeki kami sebagai pegawai perubatan. Jadi untuk adik-adik yang berminat di dalam untuk menjadi seorang pegawai perubatan, panjang likunya, tetapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Saya sendiri adalah arwah bapa saya adalah kuli. Arwah mak saya adalah suri rumah. Dan saya berasal daripada satu ketika dahulu adalah dikenali sebagai jin bertendang di negeri Sarawak, hulu negeri Sarawak. Dan saya sekarang berada di Perlis. Sebab apa yang nak adalah kemahuan kita, will kita untuk berjaya, untuk merubah cara hidup kita. Saya tidak malu. Saya daripada keluarga B40, di bawah, below 40. But I'm proud because I changed my family. Yang itu yang paling penting. Jadi, kalau adik-adik berminat untuk jadi doktor, belajar elok-elok. Yang paling penting, SPM, kenalah di science stream. Okay, di science stream. Itu adalah kewajipan utamanya. Yang kedua, selepas saja adik-adik boleh ambil 2 track. Sama ada pergi ke tingkatan 6 ataupun pergi ke foundation. Foundation sama ada matrikulasi ataupun A-level. Di mana-mana foundation yang ada. Itu adalah step yang kedua. Selepas habis step tersebut, kenalah skor sedikit. Sebab kalau nak jadi doktor ni, selalunya dia kenalah result tu gempak sedikit. Bukan, saya tidak menyatakan, sepatutnya result gempak tu tak sebenarnya jadi doktor. Bidang-bidang lain pun memerlukan orang yang gempak-gempak juga. Tetapi untuk disebabkan oleh persaingan yang sangat tinggi, memang memerlukan. Dan selepas adik-adik berjaya di matrikulasi ataupun A-level punya program, foundation, so adik-adik akan masuk ke program perubatan yang dipanggil sebagai program sama ada di School of Medicine ataupun Fakulti Perubatan, di mana adik-adik akan belajar selama 5 tahun. Dalam masa 5 tahun itu, kita akan melalui keseluruhan pendidikan sama ada salsiah dan juga kompetensi untuk menjadi seorang doktor. Jadi apabila lulus, insya-Allah lulus, adik-adik kena masuk ke program latihan siswaza. Tahu kan, houseman, doktor pelatih selama lebih kurang dalam 2 tahun. Selepas dapat doktor pelatih, maknanya adik-adik akan dapat full certification untuk memulakan kerjaya sebagai seorang doktor perubatan. Dia di bawah MMC, Malaysian Medical Council, untuk adik-adik mendaftarkan sebagai seorang doktor berdaftar, sebagai doktor yang sah di Malaysia. Kalau tak berdaftar, tak boleh. Dia kena berdaftar. Setiap tahun kena daftar balik. Dan itu adalah untuk menjadi doktor. Untuk adik-adik menjadi seperti saya sendiri, maknanya adik-adik kena bekerja dahulu. Sekurang-kurangnya ada pengalaman 2 tahun bekerja untuk pergi ke program latihan kepakaran. Buat masa ini, kita ada melebihi 30 kepakaran perubatan di Malaysia. Salah satu bidang itu adalah bidang saya, bidang perubatan kesihatan awam. Dia ada banyak bidang lain, pediatrik, kanak-kanak, pakar bedah, pakar psikiatrik, pakar ini banyak pakar. Tetapi apa yang ini nanti dia banyaknya adalah sama ada surgical base, pembedahan base ataupun medical base. Itu 2 sinonim yang sangat besar dalam kita punya training. Selepas habis 2 tahun ada pengalaman, boleh masuk ke program kepakaran. Berapa tahun lagi? 4 tahun sahaja. 4 tahun sahaja untuk latihan kepakaran di bidang masing-masing. Dan selepas tamat, insya-Allah, kalau diberi rezeki tamat, adik-adik akan bergelar sebagai pakar perubatan. Pakar perubatan. Jadi di dalam bidang masing-masing. Lepas itu adik-adik perlu berdaftar. Selepas berdaftar dengan menjadi pakar, adik-adik kena berdaftar dengan National Specialist Registry. Di mana untuk kita berkhidmat sebagai pakar di Malaysia, kita perlu berdaftar di National Specialist Registry. Cukup setakat tu ke? Tidak, ada lagi. Ada lagi. Dan selepas menjadi pakar, sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman, adik-adik boleh untuk menyambung pelajaran di bidang sub kepakaran, sub specialty. Macam saya sendiri, saya di bidang public health dan saya di bidang health management, my forte is actually health policy. Jadi, berapa tahun lagi nak belajar lepas tu? 3 tahun je.
3 tahun lagi belajar, dan selepas 3 tahun dia akan ada proses untuk percubaan selama 1 tahun, dan sekiranya lulus, adik-adik akan bergelar sebagai pakar perubatan di bidang sub kepakaran dan layak untuk nanti kemudian akan menjadi pakar perunding di dalam bidang masing-masing. Jadi perjalanan itu adalah klimaks bagi jawatan untuk profession medical, perubatan, doktor perubatan. Jadi kalau saya jadi adik-adik, kalau betul-betul berminat untuk jadi medical doctor, jangan aimkan untuk jadi doktor. Aimkan menjadi pakar perunding perubatan. Dan apabila nak jadi pakar perunding perubatan, kena melalui step satu sehingga habis. InsyaAllah. Boleh kan? Tadi Dr. N kata boleh kan? Tak ada sesuatu yang mustahil sebab kemahuan itu ada pada diri sendiri. Saya patah balik pada Encik Afiq, kalau tidak saya goreng sampai habis nanti. Terima kasih Encik Afiq. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ismuni atas perkongsian step by step macam mana nak capai ke tahap yang beliau ada sekarang ni lah. Tapi ini bukan cerita untuk nak hilangkan motivasi adik-adik semua. Sebenarnya sebagai salah satu motivasi kepada adik-adik untuk teruskan usaha. Kan? Bagaimana nak mulakan step-step adik-adik supaya boleh capai apa yang beliau capai. Okey, dan juga saya berminat dengan perkataan tadi will tu. Kan, will tu. Kalau kita tengok will, setiap daripada kita ni mesti ada will masing-masing. Kan, dan will tu sangat penting. Tak kisahlah walaupun contohlah dah aim dah mungkin kalau bukan pegawai farmasi, pegawai pergigian dan sebagainya kan. Okey, tapi tetap juga will tu kena ada. Okey, itu sangat penting. Jadi kita akan teruskan untuk peluang kepada panel kedua kita. Okey, daripada kita ada skim pergigian. Okey, Dr. Mio untuk berkongsi dengan kita juga berkenaan tentang kerjaya. Okey, berkaitan tentang pegawai pergigian dan juga mungkin tadi mungkin adik-adik tertanya-tanya juga periodontik ni apa dia? Kan? Mungkin boleh cerita sikitlah kot. Kan, dan juga mungkin sedikit laluan kerjaya berkenaan tentang skim doktor. Dengan segala hormat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengerusi Encik Afiq, yang saya hormati Dr. Ismuni dan rakan-rakan panel lain lah berada di atas pentas ni. Okey, saya sekali lagi, nama saya Dr. Mio Azrizal. Nampak gaya saya yang paling sikit tempoh perkhidmatan lah di kalangan panel kita pada petang ini. Tapi saya rasa agak colourful juga sebenarnya saya punya journey untuk setakat saya berada di Perlis ni. Sebab saya bermula dengan bertugas di Sabah dahulu selama 5 tahun. Daripada Kota Kinabalu saya jadi YM di Keningau, di Hospital Keningau selama 2 tahun. Lepas tu saya berpindah ke Putatan semula di daerah Penampang. Dan daripada situlah bermulanya saya punya perjalanan untuk buat attachment dengan kepakaran, dan selanjutnya saya pergi sambung studi di melanjutkan pelajaran di USM Kubang Kerian, Kelantan dalam bidang kepakaran periodontik. Perjalanan hampir sama dengan Dr. Usmini cerita tadi, daripada awal SPM kena gempak, lepas tu berlaluan sama ada melalui A-level ataupun preparation ataupun matrikulasi, which is yang saya memang ambil matrikulasi dahulu di Kuala Pilah. Dan saya sambung degree saya di USM Kubang Kerian, Kelantan selama 5 tahun. Tapi kami untuk sambung studi ambil masa sikit. Di pergigian paling awal yang rekod lah 5 tahun lah. Nah, 5 tahun tu cepat untuk kalau kita sambung studi, which is saya lah 5 tahun tu. Sekarang competition memang sangat tinggi lah, especially. Tapi bukan untuk menakutkan adik-adik. InsyaAllah masing-masing ada rezeki dia tersendiri kan. Jadi berkenaan, selepas saya study di Kubang Kerian, Kelantan, saya tak terus balik ke Perlis. Ya, actually keluarga saya actually ramai di Negeri Sembilan. Ayah saya orang Perlis, tapi kami dah berhijrah ke KL, ke Negeri Sembilan. Tapi ada alasan tersendirilah kenapa saya minta ke Perlis. Tapi sebelum saya di Perlis, saya kerja di Pahang dulu, di Kuantan dan di Jerantut selama 2 tahun, dan baru saya memohon untuk bertugas di Perlis. Jadi secara umumnya pegawai pergigian ni, saya sentuh dulu tentang pegawai pergigian lah, sebab yang saya sendiri asalnya adalah pegawai pergigian.
Ada yang berminat jadi doktor gigi ke? Jadi siapa yang macam tak mau messy sangat, tengok darah takut sangat, ya kami buat pembedahan, tapi mungkin kita punya lingkup ruang kerja tu lebih kepada di atas muka, di dalam mulut dan melibatkan kita punya muka lah, especially yang ada kemalangan yang menyebabkan dia ada rangka, tengkorak patah ke kan. Habis-habis dekat tu je lah. Kalau yang ni, kalau ada yang berminat mungkin boleh tolong kita sama-sama dengar lah nah, sebab yang mana secara umumnya pegawai pergigian ni kita berkhidmat ada di beberapa tempat. Satu adalah di klinik pergigian primer, kedua adalah di klinik pergigian pakar. Ya, kita ada beberapa kepakaran tapi tak sampai 30 macam perubatan. Tapi kami ada 9 kepakaran sekarang. Nanti saya cerita sikit lah. Dan juga ada juga pegawai yang berkhidmat di pejabat bahagian kesihatan pergigian di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Contohnya lah, yang mana pegawai pergigian ni dia bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan pergigian kepada masyarakat lah, yang mana kita akan melakukan pemeriksaan, diagnosa kepada pesakit-pesakit kami, kemudian kita akan memberikan pelbagai jenis rawatan. Ya, rawatan jenis pergigian yang berada di klinik pergigian kerjaan memang agak banyak juga lah. Contohnya adalah seperti tampalan, cabutan, pembedahan-pembedahan kecil dan juga menggantikan gigi yang hilang. Contohnya gigi palsu, kita boleh ganti gigi yang hilang dengan gigi palsu, jambatan dan juga implan pergigian. Yang mana implan pergigian ni memang di bawah bidang saya sendiri untuk menggantikan gigi yang hilang. Okey, tadi Cik Afiq ada tanya, periodontik ni apa? Perio ni adalah di sekeliling dan dontik adalah gigi itu sendiri. Maksudnya saya ni lebih kepada merawat struktur-struktur yang pegang gigi kita. Contohnya adalah gusi, periodontal ligament, cementum dan juga tulang. Jadi masalah contohnya gigi yang longgar ataupun gusi menyusut, kita akan buat pembedahan secara grafting untuk menggantikan ruang yang mana gigi itu nampak panjang. Dan juga adalah berkaitan dengan implan pergigian. First time dengar periodontik. Tahu orang tahu mungkin braces kan, pergigian restoratif yang berkaitan dengan bridge dan juga pakar bedah mulut. Kami pun ada juga melakukan beberapa pembedahan juga lah nah. Jadi seperti di bahagian Dr. Ismuni tadi, kita juga ada mendaftar juga dengan Majlis Pergigian Malaysia ataupun MDC ya, Malaysian Dental Council. Dan juga kita boleh berkhidmat selain pada KKM, kita juga boleh berkhidmat dengan Kementerian Pertahanan, Jabatan Kemajuan Orang Asli dan juga swasta sendiri lah. Dan antara kepakaran yang ada dalam bidang pergigian kita ni ada kita bagi pada dua lah secara umumnya. Satu hospital base dan lagi satu non-hospital base. Non-hospital base ni yang bermaksud kepakaran ni berada di klinik-klinik kesihatan. Ya, dia bukan di hospital. Contohnya saya sendiri dan pakar ortodontik, pergigian restoratif dan juga pergigian masyarakat, iaitu bos kepada pergigian negeri, dia ada kepakaran pergigian masyarakat. Yang kedua adalah hospital base. Hospital base ni lah ni kita ada 5. Tapi Perlis kita cuma ada 2 je, which is Jabatan Bedah Mulut dengan pergigian pediatrik ataupun pergigian kanak-kanak. Yang kita tak ada patologi dan perubatan mulut, pergigian forensik. Yang ni dia akan cek mayat lah untuk tentukan umur, identiti mangsa. Lepas tu mungkin ada juga kita terima tahanan-tahanan yang kita tangkap, especially di kes ni saya banyak terima kat Sabah dulu. Kita dapat budak yang tak tahu, dia tak ada identiti, tak ada IC, dia nak tahu umur dia berapa. So kita akan cek daripada X-ray pesakit dan kita akan boleh determine ataupun kita boleh tentukan umur pesakit ataupun tahanan tersebutlah warga asing. Nah, dan lagi satu kita ada juga yang agak unik ialah special care dentistry ataupun keperluan penjagaan gigian khas. Saya nak cerita pasal pathway actually lebih kurang Dr. Ismi, jadi saya tak mahu ambil masa yang panjang. Basically mesti dapat result yang cemerlang juga. 5 tahun ambil ijazah, kemudian kita kerja dalam 4-5 tahun, baru kita boleh memohon untuk sambung kepakaran melainkan guna duit sendiri. Nah, dan kepakaran juga ada 4 tahun, sambung lagi 4 tahun. Lepas tu kita ada laluan gazetmen untuk 6 bulan dan baru boleh diwartakan sebagai pakar pergigian. Tapi setakat ni kita tak ada sub-specialty untuk pergigian, cuma kita boleh pergi ke area of special interest.
kalau untuk pergigian. Mungkin kita boleh belajar dalam kita minta cuti untuk 3 bulan. Kita boleh minta attach dengan mana-mana universiti di luar negara lah untuk kita dapatkan kepakaran ataupun knowledge yang kita belajar untuk area of special interest. Jadi just untuk tambahan, sebelum saya pass kepada kita punya pengurusi majlis, di IPTA yang menawarkan pergigian setakat ni ya adik-adik, ada 6, banyak pilihan actually. IPTA ada 6, IPTS ada 7. Ya, saya just sebut IPTA je. Kita ada UKM, USM yang memang yang 3 yang terlama lah yang offer ijazah tentang pergigian. Kemudian kita ada USIM dinilai, UIA di Kuantan dan juga last sekali UiTM. UiTM dekat Sungai Buloh nah. Alright. Okey. Cik Afiq, rasanya itu dulu daripada pergigian lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Biong atas perkongsiannya. Saya rasa jelas dan contohnya betul lah, colourful kan? Jenis yang full of colour. Betul tak? Ke makin gelap, makin cerah? Boleh angkat tangan tak semua? Serta? Boleh lah. Okey, masih lagi bersama dengan kami? Okey. Okey. Bukan sebab apa? Sebab apa ni, saya faham bila kita bercerita berkenaan tentang sesuatu yang mungkin a bit technical kan, a bit technical ni mungkin ada sebahagian kita yang mungkin sangat berminat, mungkin ada sebahagian kita yang mungkin apa dia ni tak faham dan sebagainya kan. Jadi sekiranya adik-adik atau tuan-tuan dan puan yang mana mungkin ada persoalan, okey, boleh ajukan kepada panel kita untuk panel kita cuba menjawablah, no? Soalan-soalan berkaitan bidang masing-masing. Kalau ada apa-apa yang rasa terbuku di hati, teringin nak tanya, kan? Macam mana nak buat certain ni ke kot lah kan? Kenal nak buat ni ke kan? Braces ke? Tapi yang tu tak tahu bukan pakar, boleh ke tak boleh jawab, nanti doktor tengoklah. No? Contoh, saya kata contoh. Okey, kita akan ke panel yang ketiga lah. Yang ni pun bidang yang saya rasa agak kita kata apa, famous juga kan, yang mungkin menjadi pilihan juga, mungkin sebahagian daripada adik-adik jugalah. Okey, untuk Puan Nur Azlina jugalah. Okey, kita punya bos farmasi. Okey, kita nak tanya juga soalan yang sama juga. Okey, soalan yang sama berkenaan tentang kerjaya farmasi itu sendiri. Dan juga mungkinlah kalau sekiranya laluan kerjaya, okey, berkenaan tentang bidang farmasi itu sendiri. Boleh Puan? Dengan segala hormat dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih Cik Afiq yang saya hormati barisan panel untuk buat bicara kita pada hari inilah. Okey, bila bercakap berkaitan dengan farmasi ni, saya rasa dia sinonim dengan ubat lah. Okey, farmasi equals to ubat. Okay, sebenarnya farmasi ni cuma kita berbeza sedikit dengan doktor dari segi ubat-ubatan tu. Doktor dia lebih kepada dia nak diagnose ataupun dia nak tentukan rawatan kepada seseorang pesakit lah. Dan farmasi dia lebih fokus kepada ubat-ubatan. Okey, sebenarnya untuk nak jadi seorang ahli farmasi sama juga seperti doktor dan juga pegawai pergigian, kita kena dapat result yang kalau macam farmasi ni CGPA at least 3 lah, 3 pointer dan ke atas. Dan adik-adik kalau berminat untuk join degree in farmasi ni, kita sambung dalam ijazah sarjana muda farmasi selama 4 tahun sahaja. Compare kalau doktor 5 tahun kan. Okay, jadi farmasi 4 tahun sahaja di universiti ataupun institut yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malaysia lah. Kalau di Malaysia ni, local universiti yang paling lama offer untuk course farmasi ni adalah USM dan followed by UKM, UM. Saya daripada Universiti Malaya lah, graduates daripada UM. Okey, so selepas 4 tahun, kita akan, dalam masa 4 tahun tu sebenarnya macam-macam bidang farmasi lah yang kita akan belajar. Contohnya farmasi klinikal, farmasi farmaseutik,
fisiologi, anatomi pun kita ada belajar juga sikit macam doktor, dan kita akan ada experience untuk macam doktor dia mungkin belajar the whole body lah kan, dia akan tengok mayat, masuk lab. Farmasi pun sebenarnya ada masa first year tu. Dan kita juga akan belajar macam contoh nak buat ubat, simple cream, ointment dalam lab. Okay, so sebenarnya bidang yang menarik jugalah pada saya. Okay. Dan seterusnya selepas 4 tahun belajar dapat degree, untuk nak jadi ahli farmasi yang bertauliah ataupun registered ni kita kena buat kita panggil macam houseman lah. Kalau untuk doktor kita panggil houseman, tapi kalau untuk farmasi kita panggil dia PRP, Provisional Registered Pharmacy. So latihan ni adik-adik perlu buat di fasiliti ataupun institut yang diiktiraf juga oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Contohnya di hospital-hospital, di klinik kesihatan, ataupun di juga boleh buat dekat retail farmasi ataupun di industri lah. Okey, so selepas kita dapat kita dah fulfill 1 year ataupun maksimum adalah 2 years PRP tu, kita boleh diregister lah oleh Lembaga Farmasi Malaysia. Dan pada masa ni sebenarnya kita boleh buat pilihan sama ada kita nak bekerja di sektor awam ataupun di sektor swasta. Okey, kalau sektor awam ni macam adik-adik pun mungkin pernah berjumpa kan dengan pegawai farmasi di hospital ataupun di klinik kesihatan. Kita ada banyak bidang sebenarnya, ada banyak unit sebenarnya. Contoh saya ambil di hospital lah. Mungkin adik-adik akan nampak farmasi ni hanya yang dekat kaunter ubat saja, yang duk dispense ubat, bagi ubat kan. Tapi sebenarnya di belakang tabir tu kita ada juga farmasi di ward, farmasi yang duk beli ubat untuk nak supply kepada pesakit-pesakit, farmasi yang akan monitor ubat-ubat pasien, dia punya terapeutik, julat terapeutik dalam badan pesakit. Ada juga farmasi yang akan prepare ubat-ubat kemoterapi untuk pesakit-pesakit kanser, ubat-ubat untuk yang pasien yang perlukan parenteral nutrition, dan dia berbagai-bagai bidang lagi lah. Okey. Selain daripada yang tu di hospital, okey, kalau tak minat di hospital atau di klinik kesihatan, sebenarnya farmasi ni juga ada bidang lain. Contohnya kalau siapa-siapa yang minat bisnes, boleh buka kedai farmasi, tapi dengan etika yang tertentulah. Okey, sebab selain daripada kita buka kedai farmasi, kita get the business, kita juga sebenarnya boleh memberi counselling ataupun memberi pendidikan kepada pesakit ataupun public yang datang dekat farmasi kita tu untuk beli ubat, dan kita boleh explain daripada segi penggunaan ubat-ubatan lah. Okey, sebelum saya pergi yang swasta tadi, ada satu lagi komponen dalam farmasi di farmasi awam ni, kita juga ada pegawai farmasi penguatkuasa, di mana pegawai farmasi penguatkuasa ni dia function dia untuk nak memastikan public kita semua ni lah mendapat ubat-ubatan yang selamat, berkualiti dan berkesan. Okay, so farmasi penguatkuasa ni contoh-contoh aktiviti dia akan buat risikan, dia akan buat sebuan. Siapa-siapa yang minat ke arah investigation ni boleh join farmasi penguatkuasa. Okay, yang tadi farmasi swasta dekat farmasi farmasi retail ataupun kedai farmasi. Satu lagi di industri, contohnya macam kilang-kilang ubat, dia memerlukan ahli farmasi. Sebab peranan ahli farmasi di dalam industri ini, dia akan memastikan ubat yang dia nak pasarkan tu melalui quality control lah semasa production dia. So dia memerlukan ahli farmasi di situ. Selain itu, siapa yang minat untuk menjadi pensyarah, boleh juga join as a lecturer di universiti. So saya rasa bidang farmasi ni dia banyak lah, dia banyak cabang kita boleh pergi. Okay. So saya rasa itulah dia punya dari segi laluan. Dari segi laluan kerjaya di sektor awam, kita sebenarnya pegawai farmasi ni boleh melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan juga PhD. Tapi title dia kita tak panggil lah pakar farmasi, macam doktor kan pakar perubatan, pakar perunding. Tapi kita masih ada peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan juga PhD. Cumanya dari segi
baru-baru ni kerajaan telah mewujudkanlah beberapa jawatan di dalam sektor awam ni untuk kita panggil dia SME, Special Matters Expert, di dalam bidang tertentu. So di Malaysia ni so far kita ada kalau tak silap saya 3 orang SME, di mana dia ditempatkan di hospital yang besarlah, contohnya di Hospital Penang dan juga Hospital Serdang. Okey. Jadi satu lagi peranan ahli farmasi ni sebenarnya kita bersama-sama dengan tim kesihatan, dengan doktor especially dalam rawatan pesakit untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik lah kepada pesakit, di mana kita pegawai farmasi ni, ahli farmasi lebih fokus kepada ubat-ubatan dari segi penggunaan dia, dari segi cara ubat-ubat tu bertindak. So kita pegawai farmasi ni lebih expert ataupun lebih mahir berkaitan dengan ubat-ubatan dalam rawatan pesakit. Okey, Cik Afiq. Okey, terima kasih Puan Azrina atas perkongsian tadi. Nampaklah kan, dia makin lama adik-adik makin dapat pencerahan yang lebih luas lah. Kita mula dengan pegawai perubatan, seterusnya pegawai pergigian. Sekarang ni adik-adik dapat satu lagi maklumat berkaitan tentang pegawai farmasi, dan satu lagi bidang yang panel kita yang terakhir ni yang saya rasa satu bidang yang saya boleh katakan perkhidmatan membantu yang penting juga, okey, dalam kita kata apa, institusi kesihatan ni, yang mana kalau kita tengok kan, kadang-kadang nampak baju warna putih, kadang-kadang nampak baju warna biru muda, kadang-kadang nampak warna biru tua, betul tak? Kan? Tertanya-tanya tak? Tanya kan? Tak tahu juga kan? Hari ini mungkin kita akan dapat penjelasan sikit daripada kita kata ketua kepada jururawat di negeri Perlis ini sendiri. Okey? Soalan yang sama juga kepada Matron. Pertama dari segi kerjaya dalam bidang kejururawatan. Mungkin boleh cerita sikitlah tadi tentang apa ni baju-baju tadi kan? Mungkin sebagai orang apa, adik-adik mungkin nak tahu, mungkin penonton kita di FB pun nak tahu kan? Apa sebenarnya perbezaan tu, dan juga sedikit laluan kerjaya lah untuk bidang kejururawatan. Dengan segala hormat, dipersilakan. Okey, terima kasih Cik Hafiz selaku moderator, yang bahagia, yang usaha Dr. Ismail Murni PKN, dengan terima kasih barisan panel untuk petang ini. Selamat petang semua. Saya Matron Lim, bertugas di JKN Perlis, JKN Kangat Perlis, sorry. Hari ini saya nak kongsi sedikit berkenaan dengan kerjaya jururawat. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak bagi sedikit pengenalan berkaitan dengan jururawat lah. Pengasas kejururawatan sebenarnya adalah mulai daripada seorang jururawat yang dinamakan Foreigner Nightingale. Pernah you dengar kan semasa di sekolah kan? Dia dilahirkan pada hari bulan 12 Mei 1820 di British. Pada masa itu dia telah mencatatkan sejarah kejururawatan melalui sumbangannya semasa peperangan Crimea, iaitu beliau telah mendapatkan gelaran Lady with the Lamp kerana dia telah mensuruhkan sebuah pelita di cuaca yang sejuk dan juga gelap masa itu sebab peperangan itu, dan dia telah merawat tentera-tentera yang cedera dan juga dalam kesakitan. So, mulai daripada masa itulah kita punya kejururawatan dikembangkan, dan setiap tahun seluruh dunia telah menyambut Hari Jururawat sedunia pada 12 Mei untuk mengingatkan perempuan ini. Okay? So, untuk sejarah kejururawatan dekat Malaysia, kejaya kejururawatan telah bermula di Malaysia pada tahun 1800, dan dia mula daripada hospital di Pulau Pinang dan juga Singapura pada masa itu, dan dia terhenti sekejap sebab ada peperangan yang dunia yang kedua. Lepas itu dia teruskan. Okey. So, sistem penjagaan kesihatan mulai berkembang di Malaysia sebenarnya pada tahun 1951. Okey, jururawat adalah profesional yang menggabungkan antara seni dengan sains yang membantu individu dalam mempelajari penjagaan diri sendiri pada bila-bila masa, serta membantu
yang lain apabila mereka tidak berdaya memenuhi keperluan serta aktiviti penjagaan diri sendiri. Selain daripada itu juga, profesional kejuruteraan juga mempromosikan kesihatan dan membantu pesakit mencapai tahap kesihatan yang lebih baik serta membantu pesakit ternak mengekalkan kesejahteraan sehingga akhir hayat mereka. So, kalau anda adik-adik semua ingin menjadi seorang jururawat, adik-adik perlu ada ciri-ciri profesional seperti perlu penyayang, kena cegas, kena sopan, kena bersabar, kena berjujur, prihatin, berupaya berkomunikasi dengan baik serta mempunyai sikap yang positif. Sebab kita akan bertemu dengan klien yang beraneka kerana dia orang. So kita perlu bersabar dan sentiasa meningkatkan diri dengan pengetahuan, kemahiran dalam menjaga perawatan dan perubatan terkini seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi perubatan semasa. So kita juga perlu mematuhi etika kerja dan mencapai tahap kerja yang cemerlang. Dan kita perlu juga ada critical thinking, kita kena kreatif, inovatif, dedikatif dan juga komitmen dalam pekerjaan kita. Dan kita kena berdisiplin, bekerja berpasukan dan mematuhi peraturan dari semasa ke semasa kalau kita ingin menjadi seorang jururawat yang cemerlang. So perangan jururawat kita adalah jururawat yang perlu memberi penjagaan kepada pesakit yang di klinik, di kecemasan seperti memberi perkhidmatan kesihatan ibu anak-anak, kesihatan rawatan ke rumah, kesihatan di sekolah, perancangan keluarga, kesihatan dewasa, remaja, wagata dan juga kita beri pendidikan kesihatan kepada seluruh warga rakyat lah. Dan juga satu lagi penjagaan di hospital. Di hospital juga kita perlu memberi penjagaan yang melibatkan aktiviti penjagaan kesihatan yang secara holistik, iaitu kita kena jaga dan memberi bantuan keadaan pesakit dari semasa ke semasa, mendokumentasikan apa-apa yang berlaku kepada pesakit dan juga kita perlu memberi tindakan sewajarnya dan melaporkan segala apa yang berlaku kepada pesakit untuk mendapatkan tindakan yang selanjutnya. So, selain daripada itu juga dekat hospital, kita perlu mengurus dan melayan pesakit kita. Daripada segi makanan dia orang, dia punya kebersihan dan juga ibu-ibu yang selepas bersalin, anak-anak yang baru dilahirkan juga kita perlu memberi penjagaan. Dan selain daripada itu juga kita pun ada yang kepakaran daripada segi bidang yang special macam di bahagian kecemasan, dia ada sub pakaran, kepakaran yang berlainan macam di ICU, perawatan rapi, hemodialisis. So kalau adik-adik berminat ingin mencemburui bidang ini, adik-adik perlu ada sifat yang positif. Lepas tu very important is must be sabar. So untuk wawasan kesihatan telah mengagihkan fokus daripada memberi penekanan kepada penyakit, daripada illness kepada sekarang dia tak kata illness saja, kita kena wellness. So kita perlu memberi kesedaran kepada individu, membolehkan individu dan masyarakat untuk menjadi pengamalan penjagaan kesihatan kendiri sebagai satu budaya. So sekarang KKM telah menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dengan teknologi yang terkini bagi memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan untuk masyarakat adalah yang lebih baik. So kalau adik-adik berminat, ada syarat-syaratnya untuk memasuki bidang ini, iaitu syarat-syaratnya seperti begitu. Okey, sebab kami ada dua, satu di bidang yang sokongan
perkhidmatan sokongan, dan satu lagi adalah profesional dan pengurusan dan profesional. Di bidang perkhidmatan sokongan adalah grade U29. Syarat-syarat untuk ke skim grade ini adalah adik mesti dah warga negara Malaysia, adik mesti dah umurnya 18 tahun dan tidak kurang daripada tarikh tutup untuk apply jawatan ini, dan adik mesti dah memiliki diploma kejuruteraan daripada Kolej Latihan KKM ataupun APTS ataupun APTA yang diistiraf oleh Kerajaan Malaysia, dan adik perlu telah didaftar di Lembaga Jururat Malaysia. Dan seterusnya kepujian yang adik perlu ialah SPM sekurang-kurangnya grade C dan telah lulus dalam lisan bahasa. Dan di peringkat SPM ataupun sijil vocational Malaysia ataupun sijil yang setaraf dengan dia yang telah diistirafkan oleh Kerajaan Malaysia. Kalau adik ingin apply untuk grade U41, adik perlu syarat-syarat seperti atas, termasuk memiliki ijazah sarjana muda sains kejuruteraan dengan kepujian dalam bidang berkaitan daripada institut pengajian tinggi tempatan ataupun kelayakan yang diistiraf setaraf dengan diiktiraf oleh kerajaan. Okey. 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 Sorry. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Matron Lim atas perkongsian yang saya rasa cukup detail kan, cukup butirannya, dan saya rasa benda ni boleh didapati juga melalui inilah, kalau kata adik-adik melalui portal, kalau kata perkhidmatan awam dia ada di JPA. Okey, kalau kata melalui, kalau swasta pun ada certain agensi yang akan kita kata apa, mewawarkanlah tentang maklumat ini. Okey. Sebab masa agak terhad kepada kita, cumanya saya ada satu soalan dan mungkin terus soalan ini saya ajukan kepada Tuan Pengarah, dan mungkin Tuan Pengarah boleh terus dengan sedikit rumusan lah kenaan tentang kerjaya dan perkhidmatan di berkaitan tentang institusi kesihatan ni lah. Cuma soalan dia, yang ni agak menarik juga sebenarnya kan. Lumayan ke gaji sebagai orang kata apa, orang kata yang berkhidmat dalam institusi kesihatan ni, dan juga teruskan dengan nanti rumusan. Okey, dengan segala hormat dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Afiq. Yang pastinya lah kalau kita nak bekerja ni, kita akan tanya dulu berbaloi ke gaji yang kita akan terima. Jadi gaji itu saya tolak ke tepi dahulu, yang last habis saya cakap sama ada berapa banyak-banyak yang kita boleh dapat apabila kita di jawatan-jawatan ini. Tetapi saya yang lebih saya nak menumpukan pada kali ini adalah skim-skim lain yang menyokong kepada skim-skim di institusi kesihatan. Kalau adik-adik tak nak jadi doktor, tak nak jadi doktor gigi, tak nak jadi farmasi, tak nak jadi nurse, banyak lagi profession yang ada. Profession yang pertama adalah daripada segi technical, clinical. Kalau clinical, adik-adik boleh melihat kepada di hospital ataupun di klinik kesihatan, kita ada penolong pegawai kesihatan, penolong pegawai perubatan yang sinonim dengan nama MA. Kenal MA. Dan kita ada fisioterapi. Fisioterapi yang ada banyak kategori dalam fisioterapi, sama ada fisioterapi itself, speech therapy ataupun terapi-terapi cara kerja dalam bidang ini. Dan juga di hospital kita ada jawatan-jawatan counselling macam Encik Afiq sendiri. Encik Afiq sendiri sebagai kaunselor, counselling pun ada dekat hospital. Jadi untuk dua skim ini, skim yang melibatkan MA dan juga skim yang melibatkan fisioterapi, dia ada beberapa pathway. Pathway pertama, ada beberapa ini ada dibuat latihan oleh kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan, iaitu latihan selama 3 tahun di dalam diploma. Dan selepas habis diploma akan diserapkan di grade 29. Walaupun selain daripada KKM, di swasta pun ada menawarkan untuk diploma. Ini termasuklah untuk yang tadi untuk dari segi klinikal. Klinikal kita ada MA, kita ada fisioterapi. Lepas tu kita juga ada X-ray, juru X-ray kenal,
juru X-ray, juru terapi, situ adalah yang melibatkan grade 29 tetapi di bawah level untuk level diploma. Dan sekiranya untuk menyambungkan pelajaran memang ada di level degree, dan apabila dapat degree dengan mematuhi syarat-syarat akan masuk ke grade 41 sama juga. Sebab dalam skim kementerian, di dalam Kementerian Kesihatan kita ada dua. Satu skim profesional, satu lagi adalah skim pelaksana ataupun sokongan pelaksana. Grade 29 ke bawah dan grade 41. Okey. Di samping itu ada grade-grade lain lagi di hospital yang melibatkan tidak memerlukan ijazah, tidak memerlukan diploma. Contohnya pembantu perawatan yang memerlukan grade PMR dan SPM. Yang itu ada satu lagi grade yang berada di hospital untuk kita maklumkan. Di samping itu, daripada segi luar daripada hospital, juga ada industri. Contohnya untuk makanan saja. Tahu tak, makanan ni ramai profession yang terlibat dalam makanan ni. Makanan kita akan mulakan dengan pegawai sains makanan yang menjaga kepada makanan-makanan di peringkat komuniti. Lepas itu untuk menjaga makanan pada pesakit ataupun rawatan pesakit, mereka ada dietitian. Dan di hospital, untuk menyediakan makanan dekat hospital ni, dia ada pegawai penyedia makanan lagi, grade 41 juga. Dan di hospital juga, mana-mana hospital ataupun industri yang membekalkan makanan ke hospital, mereka ada tukang masak, cook. Pun ada di Kementerian Kesihatan, ada di tempat kita. Jadi kalau kita tengok industri makanan itu. Dan satu lagi yang terlupa tadi, pegawai keselamatan teknologi makanan, teknologis makanan pun ada juga. Yang ini kalau dapat nanti dia dapat TS, teknologis makanan. Jadi untuk grade-grade ini, mereka ada dua grade. Satu adalah di dalam diploma. Kalau diploma mereka masuk dalam grade 29 dalam kerajaan. Kalau mereka ada ijazah, mereka akan masuk ke grade 41 di dalam skim kerajaan. Iaitu adalah untuk makanan saja. Untuk environment, persekitaran. Persekitaran kita ada pegawai kesihatan persekitaran, kita ada penolong pegawai kesihatan persekitaran, kita ada pegawai AKS, dulu dikenali sebagai kaji serangga, entomologist. Pun ada juga. Kerja mereka adalah untuk mengkaji serangga, vektor, pest untuk kawalan penyakit. Itu pun ada. Dan untuk skim, contohnya skim AKS, mereka perlu ada ijazah biologi. Tahu kan biologi? Biologi dan ijazah iktiraf, dan mereka akan menjurus kepada pest control, infection control, vector control, itu di bidang mereka. Dan untuk pegawai kesihatan persekitaran, adik-adik perlu ada degree di dalam sejana muda di dalam persekitaran dan yang diiktiraf. Dia ada 2-3 kat situ untuk jadi pegawai kesihatan persekitaran. Dan sekiranya adik-adik rasanya malas nak menyambung dahulu, ambil diploma dahulu. Diploma untuk penolong pegawai persekitaran ada di Kementerian Kesihatan, training selama 3 tahun kalau tak silap 3 tahun. Dan sama juga di private pun ada. Dan apabila lulus, sekiranya lulus dan ada rezeki akan diserapkan ke grade 29. Yang ini adalah untuk kesihatan persekitaran. Ada lagi yang sokongan kita di hospital. Contohnya yang kita ada sistem X-ray semua tu, yang pegawai yang akan menjaga itu adalah pegawai sains fizik. Tahu fizik? Yang ini dia kena ada ijazah sains fizik dan akan diserap sebagai pegawai sains fizik yang akan melihat kepada kita punya peralatan-peralatan tersebut. Dalam masa yang sama, kalaulah tak nak sangat terlibat dalam semua aktiviti ini, adik-adik boleh memilih untuk menjadi jurutera. Dan di Kementerian Kesihatan pun ada jurutera juga, khas untuk Kementerian Kesihatan. Dan di sini kita ada 2. Jurutera yang sinonim dengan 3 area, iaitu civil, mechanical, electrical, yang itu memang semana-mana pun.
dan boleh ada carrier di Kementerian Kesihatan untuk mereka sebab mereka adalah closed system. Closed system maknanya mereka jawatan itu berada di Kementerian Kesihatan. Yang itu adalah untuk engineer-engineer yang biasa. Tetapi di industri kesihatan, dia ada lagi engineer-engineer yang sangat spesifik. Yang mana yang spesifiknya? Biomedical, peralatan, environment, ada engineer-engineer yang spesifik untuk menjaga peralatan-peralatan kita, CT scan kita, ini peralatan-peralatan yang ventilator kita, semua ada tu. Grup-grup ini yang menjaga keseluruhan untuk peralatan-peralatan ini. Tak habis dekat situ juga. Di Kementerian Kesihatan, bukan setakat grup yang ini saja. Kita tak boleh hidup kalau tak ada orang yang membantu kita untuk mengurus keseluruhan. Jadi untuk mengurus keseluruhan ini, kita ada accountant, Encik Najwa sekarang ni, accountant kita yang mengurus sistem kewangan di negeri Perlis contohnya. Dan kita ada pengurusan bawah Encik Wan sekarang ni yang membuat pengurusan keseluruhan kesihatan untuk membantu pengurusan kesihatan. Jadi kalau kita melihat spektrum di dalam career di dalam industri kesihatan ini, bukan setakat di Kementerian Kesihatan. Di Kementerian Kesihatan tadi pun kalau adik-adik tengok dah banyak kat situ. Nak jadi pengurusan boleh, nak jadi pengurusan kewangan boleh, nak jaga alat boleh, nak jadi pegawai persekitaran boleh, nak jaga makanan boleh, nak jaga kaunseling macam Encik Afiq boleh, nak menjaga kesihatan mental orang boleh, semua dalam spektrum tersebut. Selain daripada doktor. Jadi di industri kesihatan ini jangan kata saja doktor-doktor saja. Semua yang saya sebut tadi dirangkumkan sebagai allied health. Maknanya dia ada doktor, dia ada dentist, dia ada pharmacy, dia ada nurses, dia ada allied health. Allied health tadi semua yang saya rangkumkan tadi, allied health, dan satu lagi adalah pengurusan, sistem pengurusan dan juga kejuruteraan. Okey. Jadi yang soalan yang terakhir sebab ada queue untuk henti, banyak tak duit? Kalau kita nak cari duit, saya rasanya kita carilah apa yang kita nak dalam hidup. That is the most important. Untuk industri kesihatan, di luar memang industri dia sangat berkembang. Dan payment dia pun agak banyak. Di dalam kerajaan, Alhamdulillah, skim-skim ini telah pun ditambah baik. Dan terutama untuk skim perubatan antara yang dibayar agak tinggi sedikit, bukan daripada segi gaji tetapi banyak allowance sedikit. Dan di luar memang agak besar sedikit lah. That's why kalau adik-adik tengok kebanyakan kalau doktor-doktor ramai yang berada di luar juga. Okay, so bagi saya satu, fisabilillah kita, nawaitu kita, apa yang kita nak dalam hidup kita, dan insyaAllah doa pada Tuhan, hormat pada orang tua kita, dan minta betul-betul dengan kekuatan diri, insyaAllah kita berjaya, insyaAllah. Bukan berjaya di sini saja, tetapi berjaya di akhirat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengarah atas rumusan yang saya rasa menyeluruh dan Alhamdulillah saya pun disebut juga. Okay, dengan berakhirnya penjelasan tadi, saya rasa kita dah sampai ke penghujung forum kita ataupun bual bicara kita pada petang ini. Dan saya mewakili pihak Menganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel kita pada petang ini. Dan juga tak lupa kepada Urustia, tim teknikal. Encik Feng, saya nak kena tambah satu yang saya terlupa nak sebut tadi. Bagi tepukan juga dalam tim kami ini ada pegawai promosi kesihatan. Saya terlupa nak katakan tadi. Pegawai promosi kesihatan ini dia kena ambil degree dalam promosi kesihatan. Dan mereka kena ada master juga. Saya terlupa, saya nanti saya rasa bersalah pula. So saya pun nak jadi pegawai promosi kesihatan, pendidikan kesihatan pun boleh di dalam industri ini. Dan mana-mana skim yang terlupa tu saya minta maaf lah. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih kepada semua dan saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung tak langsung, Urustia kita, teknikal kita dalam memastikan kelancaran program kita pada hari ini. Dan akhir kalam, apa yang baik datang pada Allah SWT, yang kurang pada kelemahan diri kami sendiri, kami mohon ampun dan maaf. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC kita.
Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara moderator dan barisan ahli panel atas sesi bual bicara yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah disampaikan dapat menarik minat, memberi semangat dan dorongan para hadirin untuk menceburi bidang kesihatan.